gangguan seksual boleh membawa trauma dan kesan psikologi kepada seseorang jika aduan yang dibuat tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Pakar psikologi berpendapat isu itu perlu dipandang serius semua pihak kerana ia melibatkan maruah mangsa dan siasatan yang tidak berkesudahan hanya akan menyebabkan mangsa tidak lagi berani melaporkan insiden sama pada masa depan. Beliau mengulas mengenai aduan gangguan seksual yang dilapor bekas perenang kebangsaan Cindy Ong ketika bergelar atlet negara. Sebelum ini, Persatuan Renang Malaysia diselar kerana terus membisu mengenai dakwaan gangguan seksual yang dialami Cindy. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nain American telah mengarahkan pegawainya dan Majlis Sukan Negara MSN untuk membantu Cindy dan memberi jaminan MSN akan memberi kerjasama penuh kepada polis dalam siasatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Syakirin bin Muhammad Saudi, 23 DIB 21F2025. Nama saya Noriana Binti Bahar, nombor matrik 23 DIB 21F2015. Nama saya ialah Muhammad Uzaifah Kushairi bin Muhammad Kuzairi, nombor matrik 23 DIB 21F2033. Tajuk hari ini adalah gangguan seksual di tempat kerja. Pengenalan. Gangguan seksual ialah salah satu perlakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kebiasaannya, perlakuan ini dilakukan oleh individu yang lebih berkuasa dan mengalami ketidaksejahteraan psikologi. Kelompok ini biasanya mengalami permasalahan hidup, keluarga dan perhubungan kurang stabil. Gangguan seksual mungkin boleh memberikan mangsa mengalami trauma, fobia dan ketakutan. Dan ianya boleh menjejaskan hasil kerjaya seseorang individu. Gangguan seksual di tempat kerja. Antara punca berlakunya gangguan seksual di tempat kerja ialah penyalahgunaan kuasa. Individu yang berpangkat tinggi memperalatkan wanita dengan menggugat mangsa agar memuaskan kehendak mereka jika wanita tersebut ingin menaikkan pangkat. Punca yang kedua ialah perasaan ego. Apabila seseorang individu dicabar oleh rakan-rakannya, dia akan berbuat apa sahaja untuk membuktikan dia kuat dan berani, seperti menggunakan pejabat untuk mendapatkan wanita yang dia pertaruhkan. Seterusnya, tarikan fizikal wanita dan personaliti yang menarik ialah salah satu punca menyebabkan gangguan seksual berlaku di tempat kerja. Wanita yang mempunyai penampilan moden dan perwatakan menarik menyebabkan mereka menarik perhatian rakan sekerja atau pihak atasan. Tambahan pula, gangguan seksual berlaku disebabkan perbezaan hormon. Lelaki mempunyai rangsangan seks yang lebih tinggi berbanding wanita dan ia menyebabkan mereka melakukan gangguan seksual di luar kawalan. Akhir sekali, komposisi lelaki dan wanita yang tidak seimbang di tempat kerja juga akan menyebabkan gangguan seksual berlaku. Menurut teori demografi, jika tempat kerja tersebut didominasikan oleh lelaki, maka wanita di tempat kerja tersebut akan cenderung mengalami gangguan seksual. Antara kesan yang berlaku gangguan seksual di tempat kerja ialah merasa takut dan curiga terhadap keadaan sekeliling. Mangsa akan merasa bimbang sentiasa berada dalam keadaan yang tidak stabil jika terlihat orang tersebut atau bayangan orang, bentuk tubuh dan juga tempat tertentu. Mangsa juga menjadi paranoid kepada setiap pergerakan sekelilingnya dan juga orang asing. Kesan yang kedua ialah menjejaskan prestasi pekerjaan dan kehilangan pekerjaan. Mangsa tak boleh fokus dalam pekerjaan mereka dan sentiasa berada dalam keadaan yang takut terhadap orang yang ganggu mereka dan akhirnya menghilangkan pekerjaan mereka. Selain itu, mangsa juga mungkin berasa stres semasa bekerja
dan meletak jawatan dan tidak berani bekerja lagi. Antara kesan yang ketiga ialah mengalami trauma akibat daripada gangguan seksual. Mangsa sukar melupakan peristiwa gangguan seksual dan mengganggu ketenangan, penumpuan dan juga kestabilan mental serta emosi mangsa. Mereka mudah mengingatkan peristiwa tersebut dan mengalami gangguan tidur, hilang selera dan sebagainya. Kesan yang keempat ialah berasa malu untuk berhadapan dan bergaul dengan orang sekeliling. Rasa ini timbul apabila mangsa merasa rendah diri dan tidak layak berada bersama-sama orang lain kerana merasakan dirinya tidak berharga dan terhina. Kesan yang kelima ialah penolakan masyarakat. Penolakan masyarakat antara salah satu punca juga yang memberi kesan kepada mangsa. Ini di mana apabila masyarakat tidak dapat menerima perkara tersebut dan mereka dipulaukan. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, mangsa akan merahsiakan kejadian yang dialami. Cara mengatasi gangguan seksual di tempat kerja. Antara cara mengatasi bagi yang pertama adalah polisi gangguan seksual. Pekerja harus sedar dan faham apakah yang dikatakan gangguan seksual di tempat kerja. Syarikat khususnya harus menyediakan satu polisi di dalam syarikat tentang anti gangguan seksual. Mereka juga perlu diberikan contoh-contoh gangguan seksual yang boleh berlaku supaya mereka memahami sifat polisi. Cara mengatasi bagi yang kedua adalah memberikan informasi. Syarikat haruslah berusaha dalam memberi informasi yang secukupnya kepada pekerja-pekerja di dalam syarikat seperti mengadakan seminar-seminar tahunan untuk mengkaji semula polisi gangguan seksual untuk memberi penerangan apakah yang dikatakan gangguan seksual dan apakah yang akan dilakukan jika seseorang telah mendakwa telah diganggu secara seksual. Selain itu, membuat satu mesyuarat untuk menerangkan polisi anti gangguan seksual yang diwajib hadir pada semua kaki tangan syarikat supaya semua orang dalam syarikat itu mampu untuk memahami polisi-polisi dan kesan akibat gangguan seksual. Cara mengatasi bagi yang ketiga adalah sentiasa peka di tempat kerja. Syarikat khususnya bagi sumber manusia harus peka dengan keadaan di tempat kerja. Sekiranya wujud sebarang kesangsian, tanya kepada pekerja sama ada mereka mempunyai sebarang kebimbangan. Sekiranya ada apa-apa yang membuat perlakuan tersebut, ianya boleh ditafsirkan sebagai gangguan seksual sama ada dengan melihat atau mendengar, maka syarikat harus segera mengambil tindakan sewajarnya jika gangguan seksual disyaki. Cara mengatasi bagi yang keempat adalah bertindak dengan yakin. Setiap wanita maupun lelaki di tempat kerja haruslah mempunyai sifat ketegasan dan keberanian. Ini adalah kerana individu yang lemah sering disasarkan sebagai mangsa. Kesimpulannya, gangguan seksual tidak boleh dipersepsikan sebagai masalah peribadi. Ianya juga tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan mangsa dan juga imej. Oleh itu, pihak-pihak yang berkuasa boleh menjadikan sebagai landasan untuk mencari kaedah pencegahan kepada pelakuan gangguan seksual di tempat kerja.